yudhillu man tasha. Allah berhak mengangkat mana-mana bangsa. Kita bukan nak taksub pada bangsa, tapi kan Allah sebut alladzi ayyukum ahsanu amala. Ketika jatuh runtuhnya mana-mana negara bangsa, aku nak tengok bangsa yang mana yang bangkit berjuang, negara yang mana yang paling ke hadapan. Bila Palestin jatuh, mana negara, mana bangsa yang sampai dulu, mana ayyukum ahsan, bangsa mana yang paling boleh dipercaya hari ni. Semua pemimpin berbisu 1000 bahasa. Jadi Allah masih menanti ni. Kum Saladin, bangkitlah wahai roh Salahuddin. Sebab ada ni macam tak boleh nak harap. Kum ya Umar, bangkitlah roh wahai Sayyidina Umar. Kum Hum Kerem, bangkitlah Sultan Abdul Hamid II, bangkitlah kami perlukan Hum Kerem, kami perlukan Sultan. Kum Sultan Salim I, pembela Al-Aqsa, bangkitlah. Kita seolah-olah merayu agar Allah mengembalikan roh dalam jasad pembela. Sebab setakat hari ini tak ada yang seberani itu. Seolah-olah macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya kata apa tuan-tuan? Ada pintu ketika 2 Oktober 1187. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyub sallallahu alaihi Muhammad memimpin dan membebaskan Al-Aqsa, tuan-tuan, pintu telah dikunci dan telah berwasiat dan bernazar. Sultan Salahuddin menyerahkan panji Islam ketika itu sebelum wafat di Damsyik. Dia kata apa? Pintu ni tidak akan terbuka sehinggalah hampir akan muncul pembela yang ketiga dan pembebas yang ketiga. Dan pintu itu, tuan-tuan, berada di Dome of the Rock. Sekali kita akan tengok secara lebih detail. Pintu yang dibuka dan dikunci sehingga hari ini. Daripada pembebas yang kedua, dia kata hampa jangan buka dalam ayat mudah. Hampa jangan buka selagi mana tak munculnya pembebas yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. Baru ni ulama ijtihad yang saya ketemui dalam kajian saya, ulama dan imam-imam besar Masjid Al-Aqsa hampir buka pintu tu. Kalau pintu tu dibuka, tuan-tuan, menandakan ayat yang saya sebutkan tadi, maka kemunculan Al-Mahdi akan semakin hampir. Sebab wasiat daripada Sultan Salahuddin, jangan buka selagi mana pembebas yang ketiga tak main. Walaupun tidak disebut secara jelas Imam Mahdi, pembebas yang ketiga tak muncul lagi pun. Jika tak muncul, maka itu petanda Filistin adalah signal akhir zaman. Tuan-tuan, maka ilmu fitan, maka poin yang pertama kita boleh ambil kisah Palestin ni. Allah nak abang kata, hampa hati-hati, Palestin tu adalah petanda dan signal akhir zaman. Apa jadi, hampa tengok Palestin. Itu salah satu. Akhir zaman ni, tuan-tuan, dia boleh tengok 3 benda. Yang pertama, negara Palestin lah. Yang kedua, bangsa. Contoh Arab. Bangsa yang makin teruk, yang wailul lil arabi, yang makin menyembah berhala. 2. Yang ketiga, fenomena alam. Inna baina yadayis sa'ah la harjan. Nabi sebut kiamat takkan berlaku, tanda-tanda kiamat, sehingga peperangan demi peperangan, al-harju al-qatlu alal qatlu, pembunuhan demi pembunuhan, sehingga kan orang yang dibunuh dia tak tahu kenapa aku mati ni, aku dibunuh pasal apa, apa salah aku, rakyat Palestin, apa salah kami. Qum ayuhal muslimun, ainal muslimun, mana suara umat Islam, kalian tengok saja. Muslimin dan muslimatullah. Kalau ilmu fitan kita belajar, maka benarlah hadis akhir zaman. Kita tak pernah ambil tahu dan tak pernah fokus. Yang kedua, tuan-tuan, Allah suruh kita tadabbur sirah. Dengan kejadian Yom Kippur, peperangan Israel Palestin ni namanya adalah Yom Kippur. Israel Yahudi Palestin ni peperangan namanya Yom Kippur. Yom tu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi lah. Sallallahu alaihi Muhammad namanya apa? Yaum, hari pembebasan ataupun hari penebusan dosa. Daripada peristiwa ni, tuan-tuan, Hamas, Al-Kataib, Al-Syahid, Al-Qassam seolah-olah sedang menampar dan mengetuk, sedang tonyoh mata kita. Weh, bangkit. Qum ya muslimun, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangkit weh, Aqsa nak runtuh dah ni. Tanah ni orang nak ambil dah. Tanah Aqsa ni orang nak ambil dah. Cepat bangkit, kami dah tak larat dah.
Kami dah tak mampu dah menjaga ni. 75 tahun dah kami jaga. Kalian tengok saja. Kalian lena. Kum. Seolah-olah itulah semboyan telah berbunyi menuju. Aku yang semangat, hampa lena. Itulah kelemahan kalau masjid lawa sangat dan sejuk sangat. Tak ada aircon, dia pun kata panas. Bila pun sejuk, hampa lena. Pening yang tak tahu nak buat apa. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah sedang ajar kita tuan-tuan untuk kita ambil tahu tentang wilayah ataupun tadabbur sirah. Itu poin yang kedua. Kita sedang belajar apa kena pakai maflah. Pasal apa kena pakai baju Palestin? Tuan-tuan nak jawab apa? Apa jawapan pada seorang soalan anak? Pasal apa kena Palestin ni? Apa dia ni? Kenapa ni? Pasal apa ni? Cik tak tahu ni. Mak cerita sangat. Tuan-tuan nak cerita apa kat anak? Jadi kalau tidak kerana berlaku peristiwa ni, kita pun tak tahu nak cerita kat anak pasal apa kena himpun. Ikut je lah orang buat, kita buat. Adakah sekadar rutin dan mengisi takwim? So solidariti kita biar berilmu dan biar berfakta, biar atas landasan akademik, dan kita tahu apa tujuan kita bersolidariti. Maqasid nawaitu samawadin tu kena betul. Nawaitu samawadin tu. Maksudnya tujuan kita ni, objektif solidariti mesti tahu atas dasar apa. Yang ni yang kita nak kupas secara tuntas. InsyaAllah. Yang ketiga, tuan-tuan, ini masih lagi tak masuk dalam tau. Ini hanya sekadar layang-layang baru terbang-terbang ke atas. Kita tak masuk dalam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, Allah suruh kita belajar untuk pertahan syiar. Ini nilai yang harus kita belajar. Ada pokok, hangpa boleh jual pokok. Ada bunga, hangpa boleh jual bunga. Ada pasu bunga, hangpa boleh jual pasu bunga. Ada rumah, hangpa boleh jual rumah. Ada tanah, nehi, kush nehi. Kerana tanah itu adalah marwah. Jangan terlalu berbaik dan jangan dengan musuh, jangan terlalu bertolak ansur. Kalau kita akan ditolak, beransur-ansur. Itulah yang berlaku di wilayah Hijaz. Syarif Hussein, bangsa Nabi, keturunan Nabi, Bani Hashimiyah, Bani Quraisy, ditolak beransur-ansur sebab kalian terlalu bertolak ansur dengan Yahud dan Inggeris. Apa jadi? Habis. Bumi Hijaz, bumi Rasulullah jatuh di tangan bangsa yang merosakkan tanah Nabi. Sa'un. Bunyi macam kasar itu, tapi itulah hakikat dia. Yang rakaman kita mana? Raja Salman tak tengok kan? Tu yang ada tak Raja Salman? Assalamualaikum Ustaz, aku dia bagi salam. Raja Salman tengok kena tembak tu ni dalam depan Nabi Umrah ni. Oh Ustaz Manis, belakang hang kutu aku, tuan lebih bawa umrah, banyak yang siap faham. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah nak melihat, tadi saya sebut wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Tuan-tuan tengok ketika Nabi ada, bangsa Arab at that moment, ketika itu bangsa Arab yang paling inna akramakum indallahi atqakum, bangsa yang paling world number one, yang paling jaga tahajud takarrub, yang paling jaga sujud, yang paling jaga zikir, yang paling jagalah dia punya kontak rapat dengan Allah. Ketika itu Allah angkat bangsa Arab memimpin dunia Bani Umayyah. Daripada Nubuwah sampai Umayyah masih lagi bangsa Arab. Sebab apa? Ketika itu bangsa Arab is world number one. Mereka masih lagi tidak ditiup oleh angin tahta harta wanita dunia, tak ada. Bila Arab makin jatuh tuan-tuan, Allah kata hampa ni makin tak ada harap ni, aku cabut kemuliaan, pass baton kepada bangsa Kurdish. Masuklah zaman Abbasiyah. Barulah lahir Syekh Sultan Nuruddin Az-Zanki, lahirlah Sultan Aslan Turki Seljuk, lahirlah Saladin. Bangsa itu ketika itu bangsa Kurdish.